syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ระบบกำลังบันทึกการประชุมนี้อยู่ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية لسنة ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك ولهم الملائكة المقربين المخلصين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسعود رحمنا في الدارين sekarang kata Syekh Ramli di dalam Nihayah, apabila diambil perkataan yang telah lalu pada hukum memegang tali yang berhubung dengan najis, kata Syekh Ramli di dalam Nihayah nama kitab dia. Nihayatul Muhtaj. Kata Syekh Ramli di dalam di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, diambil perkataan yang telah lalu. Ini ada jatuh. Diambil daripada, tambah daripada. Diambil daripada perkataan yang telah lalu. Diambil daripada perkataan yang telah lalu. Diambil, yakni diambil faham. Difahamlah. Diambil, yakni difaham daripada perkataan yang telah lalu pada hukum telah lalu di mana pada hukum memegang tali, orang sembahyang dia memegangkan tali yang berhubung dengan najis, maka membatalkan sembahyang. Di sini dia katanya jikalau memegang orang yang sembahyang akan badan atau kain orang yang istinja dengan batu, atau memegang orang yang istinja dengan batu akan badan atau kain orang yang sembahyang. Dipaham daripada dulunya masalah kita solat, kita pegang tali. Tali itu berhubung dengan najis. Pegang tali itu ikat kat leher anjing masalah. Artinya kita pegang tali, tali itu berhubung dengan najis. Katalah najis mughallazah, artinya najis itu tidak mughallazah. Dipaham daripada dulunya membatalkan sembahyang. Di sini dia katanya jikalau memegang orang sembahyang, kita solat, kita pegang akan badan, akan tangan masalah, atau kain pakaian dia. Badan atau kain, badan tu tangan ke masalah. Kain baju dia lah, pakaian dia lah. Badan atau kain, badan siapa? Kain tu kain siapa? Orang yang istijja dengan batu. Lepas tu dia solat tak ada kira lah dia tu. Jadi mana kita orang solat, kita pegang tangan dia, atau kita pegang kaki dia, atau kita pegang rambut dia. Katalah, atau kita pegang kain pakaian dia, dia tu orang yang istinja dengan batu. Dia tu orang yang istinja dengan batu,
kita maklum bahwasanya istinja dengan batu itu menghilangkan ain, tidak menghilangkan akan asar. Lepas tu dimaaf untuk dia saja. Atau memegang orang yang istinja dengan batu akan badan atau kain orang yang sembahyang. Sebalik dengan tadi. Kita pegang dia atau dia pegang kita. Kita pegang badan dia, pegang kain dia, atau dia pegang kain kita, pegang badan kita. Jadi ada berhubung. Jadi maknanya kita solat, kita berhubung dengan badan dia. Lepas tu kat situ tu tempat istinja dengan batu, asar najis tu tidak habis. Nasjaya memberi mudarat akan nasjaya memberi mudarat akan dia akan sembahyang, yakni batal sembahyangnya, yakni batal sembahyangnya, sembahyang dia tu batal. Dan iaitu yang dipaham tadi, yang diambil tadi tu zahir, yang nyatanya, yang zahir, yang nyatanya begitulah, hukum yang nyatanya begitulah. Jadi maknanya kita pegang dia, kita solat, kita pegang dia. Atau pegang badan dia, pegang kain dia. Atau kita solat, dia pegang kita. Dia bergantung di kita. Maka itu membatalkan sembahyang. Dan demikian lagi jikalau menanggung orang yang sembahyang. Jikalau menanggung orang yang sembahyang akan burung. Masalahnya akan burung tu masalah. Binatang lain pun sama. Yang ada pada duburnya najis. Kalau tidak ada najis tu lain pula. Ni ada kat dubur dia tu najis. Burung ke atau benda-benda lain, tetapi burung ni mudah senang nak nampak masalah. Kita solat, burung datang hinggap kat kepala kita, kat tangan kita. Apa tu, kat dubur dia tu, bulu-bulu kat situ tu ada kena najis. Kalau tak ada najis, tak mengapa lah. Satu. Atau burung tu dia letak dalam poket masalah, atau dia pegang, katalah jenis-jenis menanggung. Atau hayawan yang disembelih. Atau hayawan yang disembelih. Atau dia menanggung akan hayawan, ayam ke masalah, burung ke masalah, katalah yang disembelih. Anak kambing ke. Dua. Satunya menanggungkan burung yang ada pada duburnya najis. Yang keduanya menanggung akan hayawan binatang yang disembelih. Sudah disembelih. Bukan hidup lah. Sembelih yang disembelih maknanya kalau nak makan tu boleh lah. Kalau nak makan tu boleh. Kita sembelih ayam. Dah. 3. Atau bangkai yang suci. Iaitu bangkai yang suci, bangkai umpama ikan dan belalang atau manusia. Bangkai yang suci iaitu bangkai umpama ikan dan belalang. Umpama tu tak ada nak. Sebab bangkai yang suci ada dua tu kan. Ikan dan belalang. Atau manusia yang ada di dalam perutnya najis.
atau manusia ini menanggung akan manusia yang ada di dalam perutnya, perut manusia tu ada apa? Ada najis. Atau kaca atau menanggung kaca yang di dalamnya dalam kaca tu najis. Kaca tu botol. Tak mesti dah kaca, botol. Botol plastik ke atau botol kaca ke. Sama juga tepayan jenis-jenis tu. Atau kaca jenis botol. Botol tu tak kira botol kaca ke plastik ke tepayan ke. Yang ada kaca tu, botol kaca yang ada di dalamnya, dalam botol tu najasah, ada najis. Kat dalam dia tu ada najis. Najis tu dan jikalau dimaafkan dan jika najis yang ada kat dalam botol kaca tu najis yang dimaafkan sekalipun, lagi tertutup ia. Lagi tudung dia tu, kat mulut dia tu botol kaca, kat mulut dia tu ada ditutup. Najis ada kat dalam, lepas tu ditutup di tudung. Ditutup. Dan jikalau umpama timuh sekalipun, nak katanya tutup sebagai tutup yang kejap. Tutup yang kejap, tutup dengan timuh sekalipun. Tutupan tu tutupan yang kejap. Jadi maknanya botol kaca atau botol lain-lain yang kat dalam tu ada najis. Walaupun najis tu dimaaf. Walaupun botol tu ditutup dengan penutup yang sangat kemas sekalipun, ialah timuh. Maknanya ya, tutup dengan timuh tu maknanya tak keluarlah benda. Kalau air kat dalam tu tak keluar macam botol sekarang, botol air sekarang. Walaupun guna plastik kan, tetapi dia air kat dalam tu tak keluar. Lagi. Atau air yang sedikit. Atau air yang sedikit. Menanggungkan air yang sedikit. Air tak sampai 2 kolah. Atau benda cair atas pada air. Jadi menanggungkan air yang sedikit atau menanggungkan benda cair. Gulai masalah. Juz masalah. Benda cair, minyak ke masalah. Air yang sedikit, benda yang cair, yang ni sifat bagi air yang sedikit dan benda cair. Yang ada di dalamnya, di dalam air yang sedikit atau benda yang cair. Yang ada di dalamnya, di dalam air yang sedikit dan benda yang cair. Ada apa tu? Bangkai. Ada kat dalam botol tu, air dalam kad botol. Kita menanggung air dalam botol masalah atau air dalam cawan. Lepas tu air dalam cawan, kat dalam cawan tu ada najis. Jadi, atau benda cair, artinya kita kata dalam cawan tu ada juz air tebu masalah. Lepas tu kat dalam tu ada bangkai semut seekor. Bangkai yang tiada menajiskan air itu. Dah. Bangkai tu bangkai tidak menajiskan air itu. Seperti binatang yang tiada mengalir darah. Tu misal bagi bangkai tiada menajiskan air itu. Contohnya kat cawan kita tu air biasa ni lah, air mutlak lah.
tetapi ada bangkai semut seekor atau bangkai lalat seekor kat dalam cawan yang ada air biasa tu. Kita pegang cawan akad. Kita akad. Jadi menanggunglah. Nah, kita pegang akad. Apabila kita pegang akad tu jadi kita menanggung. Tetapi kalau tilik pada bab minum, najis ke tidak air tu? Tidak najis. Sebab itu kita buang je lah. Tetapi apabila kita akadkan cawan yang ada semut yang mati seperti air teh, dalam air teh satu cawan tu ada semut yang mati. Maka cawan teh saat itu yang ada semut mati kat dalam tu kita akad. Rupanya begitu. Semua masalah tadi tu nascaya batallah sembahyangnya. Semua batal sembahyang pada segala surah itu. Pada semua masalah tadi tu batal semua sembahyang. Rupa tanggungan barang-barang yang disebut tadi tu batal semua sembahyang. Kerana tiada hajat kepada kita menanggungkan dia. Sebab tak berajak kita menanggungkan dia. Kalau kita berajak tu boleh jadi dimaaf. Apa pasal kita duduk solat tak berajak. Dalam keadaan kita menanggung, dalam keadaan kita solat tu kita nak menanggung benda tu. Nak bawa botol. Tak ada ajak kena bawa. Kata nak minum tak boleh dalam solat. Jadi semua segala masalah itu membatalkan sembahyang. Kita tengok balik sekali lagi. Dia katanya, dan dia makan lagi yang ini membatalkan solat. Jikalau menanggung orang yang sembahyang akan burung yang ada pada duburnya najis. Burung ke, ayam ke, anak kucing ke masalah, tikus ke. Tak nanti burung lah. Lepas tu kat dubur dia tu ada najis. Seolah kata dia cirit lah. Tapi kalau kita tengok tak ada, kalau dia qada hajat, memanglah binatang ni dia tak basuh. Tapi kalau kita tengok tak ada najis kat dubur dia, maka tak mengapa. Tapi kalau kat situ ada bekas-bekas dia tu, artinya kat bulu dia tu ada kena najis, maka membatalkan sembahyang. Sebab tak berajak kepada menanggung. Atau haiwan yang disembelih, sebab kat dalam perut dia tu ada najis lagi. Sebab kat dalam perut dia, walaupun kalau tanya sudah sembelih bangkai ke tidak, diri dia suci ke tidak? Diri dia tu mana kita sembelih, diri dia tu suci lah. Diri dia tu suci lah, mana daging dia tu suci lah. Kita boleh makan lah. Bukan bangkai lah. Diri dia tu bukan bangkai sebab kita sembelih. Ayam yang kita sembelih tak jadi bangkai. Tetapi belum kita belahkan perut dia, dalam perut dia tu ada najis, ada najis, ada apa lagi, maka membatalkan. Jadi menanggungkan najis lah hukumnya. Atau bangkai, atau kita menanggungkan bangkai ikan, bangkai belalang. Ikan belalang kalau mati, hidup pun suci, mati pun suci. Tetapi kat perut belalang, artinya apa dia? Ikan tu ada najis. Atau manusia yang di dalam perutnya najis. Tapi ni masalah perut ni sebelah dalam dia yang berhubung dengan luar. Kalau biasanya orang kita ada najis dalam perut semata. Kalau tidaknya tak boleh nak meribakan anak lah. Kalau kira kata dalam perut, dalam badan ada darah, ada, memanglah ada air kencing, ada apa dalam tu. Tapi kita katanya ni, contohnya kat hidung dia, dalam sebelah dalam. Perut tu maknanya sebelah dalam. Ya? Tapi berhubung dengan luar. Sebelah dalam yang berhubung dengan luar.
Seperti dalam hidung dianya ada darah. Dia berdarah hidung, kat luar ni tak ada lah darah tu. Tapi dalam hidung dia tu ada darah. Sebab dia berdarah hidung. Artinya kat dalam telinga dia tu ada darah. Kat telinga dia tu ada darah. Atau ada nanah. Maka tapi kalau katanya kalau tak ada begitu maknanya ada darah dalam badan dia itu boleh. Jadi maknanya kalau tidak mengalir tidak ada pada zahir di luar. Begitu ya. Ini pun membatalkan sembahyang. Kita katanya dalam telinga dia tu ada darah, ada nanah. Lepas tu dia duduk atas kita solat, maka itu membatalkan sembahyang. Atau kita kalau anak tu walaupun kita katanya dia tak kencing tak apalah. Tapi kat hidung dia tu ada darah, maka kalau kita ambil dukung dia membatalkan sembahyang. Atau kaca botol atau tepayan gitu ya. Yang ada di dalamnya najis. Walaupun najis tu dimaaf sekalipun atau ditutupkan mulut dia tu sebagai tutup yang kejap seperti tutup dengan timah atau dengan tudung plastik semacam sekarang tu. Tapi di dalam tu ada najis. Kita kata air tidak adalah, tapi ada najis kat dalam tu. Membatalkan juga. Atau air yang sedikit ni kalau masuk najis bangkai seperti bangkai semut tak menajiskan kan. Tengok air teh tu kalau kita tengok apabila dia tu tengok semut ada, kita buanglah semut tu, boleh minum lagi teh kan. Begitu juga air kosong. Sebab najis bangkai yang tak mengalir darah dia tak menajiskan. Dia tak menajiskan, artinya benda cair seperti minyak, gulai, kemasalan, artinya juz. Maka masuk bangkai yang tiada mengalir darah, maka tak menajis. Tetapi kalau kita menanggung, jadi membatalkan sembahyang sebab menanggungkan najis. Seperti kata tadi, maknanya dalam teh tu ada semut mati, ada lalat. Maka kita pegang, apabila kita pegang akad, maka jadi menanggung. Batal. Pasal air itu tak menajis. Air tak jadi mutanajis. Dah. Dan demikian lagi, baris yang kedua. Dan demikian lagi dimaafkan daripada lumpur jalan raya. Dan demikian lagi dimaafkan daripada lumpur jalan raya. Jalan raya ni maknanya jalan yang kita lalu, yang kita lalu pergi mari. Walaupun bukan kereta tak boleh lalu sekalipun. Untuk lalu berjalan kaki saja. Melekat pi jalan raya tu kat depan rumah, jalan nak masuk depan rumah tak? Buka pintu pagar, jalan masuk ke rumah. Itu pun jalan raya lah. Walaupun kita seorang, kita dalam keluarga kita saja yang lalu. Bukan jalan, bukan nak maksud jalan raya ni jalan yang besar. Tak mesti begitu. Jadi jalan yang kita selalu guna. Itu dikatakan jalan raya. Tetapi kalau tempat tu bukan jalan, maknanya biasa orang tak lalu kat situ. Contohnya kalau kat depan rumah kita tu, mulai pada pintu pagar rumah, nak sampai ke pintu rumah kita tu, pagar pintu pagar rumah,
kita masuk rumah kita ada pagar. Kita buka pintu pagar. Lepas tu jalan sampai di depan pintu rumah. Situ panggil tempat kita lalu pergi mari itu dikatakan jalan raya. Tapi sekarang tu biasanya tempat lalu depan rumah tu biasa letak batu, letak semen kan. Tapi kat tepi tu, yang ada rumput kat tepi tu, itu bukan jalan raya lah situ sebab biasa kita tak lalu di situ. Itu maksud katanya jalan yang selalu diguna lalu. Itu jalan raya. Dah. Tak payah tanya tu luas mana jalan tu, tak kira lah. Luas ke tak luas, boleh untuk motor dan bersikal atau berjalan kaki saja. Kereta tak muat. Begitu. Lepas tu untuk kita keluarga saja, untuk kita saja atau untuk orang ramai tak kira lah. Itu nak cerita katanya itu pun dikatakan jalan raya. Mana? Jalan di depan rumah kita tu. Masuk pagar rumah, sama taraf jalan 4, 5, 6 jangkah masalah. Jalan-jalan 10 jangkah masuk ke pintu rumah. Itu jalan dah kira kata jalan raya. Betul dengan jalan tu. Dah. Adapun kat tepi bukan jalan raya, kat tepi bukan jalan lah. Maka lumpur yang ada pada jalan raya yang diyakinkan dia najis. Yang diyakinkan dia najis. Kita yakin kata tanah lumpur tu ada kena najis. Sebab kita katanya lebih laginya kalau zaman dulu jalan kat celah-celah rumah, kat kampung-kampung tu biasanya lembu, ayam, itik lalu kat jalan tu lah. Kalau lebih lagi zaman dulu orang berlembu, kita manusia pun lalu motor kereta pun belum jadi tal lagi pada zaman dulu. Dah. Tanah. Orang pun lalu kat jalan tu, lembu pun jalan lalu kat itu, ayam, itik, kambing pun jalan tu lah. Maka lembu, taik lembu, taik kambing penuh kat jalan. Lepas tu musim hujan. Apabila begitu, kita katanya memanglah kalau musim hujan, dia akan jadi lumpur, maka akan bercampur dengan najis. Sebab kambing lalu ada tai kambing. Lembu lalu ada tai lembu. Campur dengan tanah. Kalau musim hujan jadi lumpur. Kalau musim kemarau jadi berdebu. Berdebu tu campur dengan debu najis. Tanah bercampur dengan najis. Lepas tu yakin katanya kena najis tanah. Dan sukar ia meliharakan dia, nak jaga. Sukar, susah payah, ia seorang melihara, jaga akan dia daripadanya, jagakan dia akan diri dia tu lah. Akan kaki dia, akan kain dia, hujung kain dia, daripada lumpur jalan raya yang yakin kena najis. Lepas tu kalau kita katanya lebih laginya pada zaman dulu tu tak ada semen, tak ada tal lagi, maka kalau kita nak jaga tu susahlah. Maknanya tak boleh nak lalu kalau itu. Pada ghalibnya susah kita nak jaga. Sebut kata kita nak pergi ke mana-mana kena melitas kat jalan tu. Kena jalan ikut jalan tu. Maka jalan tu lembu, kambing, ayam lalu kat situlah. Orang begitu. Jadi katanya dimaaf. Tapi jangan tempat lain. Jangan tempat yang kawasan yang bukan jalan. Tempat yang bukan jalan, dah. Lepas tu tanah di situ ada bercampur dengan najis. Contohnya kat pokok tu.
kat pokok, kita tanam satu pokok masalah. Lepas tu kita bajakan dengan tai lembu. Kita bajakan dia dengan banyak jugalah. Lepas tu apabila hujan, jadi bercampur dengan tanah. Maka tanah tu bercampur dengan baja tai lembu tadi. Maka apabila kita pergi kat pokok tu, terpijak tanah yang basah tadi, itu tak dimaaf sebab bukan kita tak perlu kepada pergi ke situ setiap hari. Dah kat pokok tu lama-lama sekali kan. Itu tak dimaaf. Sebab jalan ni dimaaf sebab kita kalau kalau fardunya kalau tak dimaaf jadi kesusahan kita nak lalu kat mana? Lebih-lebih laginya pada musim hujan. Sebab tu di jalan raya tu dimaaf. Begitu. Tengok dia katanya, dan jikalau lumpur itu bercampur dengan najasah mughallazah sekalipun. Tai anjing kau masalah. Sekalipun. Dimaaf juga. Istimewa pula jikalau pada tempat itu banyak anjing. Kawasan tu, kawasan kampung tu anjing banyak. Musim hujan. Musim hujan. Jalan tu tak ada tal, tak ada semin lagi. Jalan tanah biasa. Lepas tu musim hujan, anjing banyak. Memanglah, anjing pun jalan kat situ. Lepas tu air yang lekat-lekat kat tanah tu, kat jalan tu, bekas pijak oleh anjing, memanglah air tu mutanajis. Tanah yang basah lumpur tu pun, apa dia? Mutanajis juga. Maka walaupun begitu sekalipun dimaaf. Sebab kita perlu kepada lalu ikut jalan itu. Selamu tiada ain najis. Jadi maknanya kalau kita pijak kat kaki tengok, kena kat hujung kain kat kaki tengok, lumpur, tanah basah atau debu, tanah, maka itu dimaaf. Tapi kalau tengok-tengok tai yang betul-betul najis, tengok-tengok kat kaki, ini bukan tanah campur tai lembu. Bahkan tai lembu betul-betul. Atau tai anjing betul-betul. Itu tak maaf lah. Itu maknanya selama tiada ain najis. Selama tiada ain najis. Ni selama kita katanya selama jangan pijak, jangan kena ain najis. Tengok ni bukan tanah ni. Najis tai lembu betul-betul ni. Itu tak boleh lah. Tapi kalau sudah hancur bercampur dengan tanah, lekat di tanah, itu lain. Itu dia maaf. Jadi kita tengoklah, ini tanah, tapi tanah ni memang bercampur dengan najis. Itu dia maaf. Tapi kalau tai betul-betul tu tak boleh. Begitu ya. Kenapa dimaaf tadi? Kerana sukar melihara akan dia daripadanya pada ghalib. Kerana sukar meliharakan dia akan seorang daripada lumpur yang yakin kena najis tadi. Pada ghalib susah kita nak jaga. Sebab kalau tak nak bagi kena tu, kita kena tak boleh nak lalu. Tak boleh kita nak lalu pergi ke mana-mana kalau musim hujan. Kalau musim hujan sebab jalan tu binatang pun lalu. Lembu kambing pun lalu kat situ. Macam kat kampung pada zaman dulu. Gitulah. Dan bersalah-salahan yang dimaaf itu sebab bersalahan masa dan tempat. Dan pada kain atau badan. Maka yang dimaaf itu pada masa hujan. Ini masalah lumpur yang yakin kena najis tu. Maaf tadi dia kata dimaafkan. Dimaaf. Tapi kena tengok musim, tengok tempat yang kena pula. Kalau kita katanya, contohnya begini. Musim tak hujan,
kena tanah juga. Biasanya musim tak hujan ni kita boleh mengelak kan. Lepas tu kalau nak kena kat mana kita berjalan? Kat hujung kain, kat kaki. Tapi kalau kena kat tangan, kita bukan berjalan dengan tangan. Begitu. Kita sebab kita maaf ketika nak lalu, nak melintas, nak lalu jalan tu. Dah. Sebab tu dia katanya tengok-tengok keadaan pula. Kalau kena lumpur lumpur jalan raya yang yakin kena najis tu, kena kat tangan. Macam maka itu tak dimaaf. Tengok. Dia katanya dan bersalah-salahan yang dimaaf itu bersalahan berlainan dengan sebab bersalahan masa dan tempat. Mengikut berlainan masa dan berlainan tempat. Tempat tu bukan maknanya badan-badan kita ni lah. Tempat yang ni tempat kena najis. Tempatnya yang ni tempat kena najis. Kaki ke, tangan ke, kepala ke. Begitu. Dan pada kain atau badan. Salah. Dan bersalahan yang dimaafkan itu pada sebab bersalahan masa dan tempat. Bukan tempat tu badan. Kawasan. Salah. Masa dan tempat. Tempat itulah. Tempat kita lalu itulah. Bukan badan kita. Bukan tempat kena najis. Tempat kita lalu. Dan pada kain atau badan. Maka yang dimaaf itu pada masa hujan. Tanah jadi basah tu. Itu yang dimaaf. Kalau biasa ni, kalau kena lagi tak dimaaf. Kalau biasa mana hujan, contohnya musim kemarau ke masalah, tanah tu tak dimaaf lah. Kalau kena lagi, sebab kita boleh mengelak. Sebab alasan dia tadi tu, dia katanya dimaaf kerana sukar melerakan dia. Nak jaga tu jadi susah. Tapi kalau tak hujan, kita senang kan. Kita boleh jaga bagi tak kena tu. Maka yang dimaafkan itu masa hujan, barang yang tiada dimaaf, ia pada masa kemarau. Kalau kemarau tak dimaaf, kalau musim hujan dimaaf. Begitu. Dan dimaaf pada kaki baju. Mana hujung lah hujung. Kalau pakai baju tok bayah tu, yang hujung kat bawah. Kaki baju, mana hujung kain, hujung baju. Kita pakai baju labu sampai kaki. Baju tok, baju bayah orang perempuan tu. Baju yang panjang tu. Tapi kalau baju sekat pinggang tu, tu tak jadi juga tu. Jadi hujung-hujung. Kaki seluar kat bawah tu. Kalau seluar, hujung kat bawah tu. Itu mana kaki baju. Jadi kalau pakai seluar, maknanya hujung seluar kat kaki, kat tumit, kat tapak kaki. Kalau pakai kain belikat, kain sarung, kain belikat, maka hujung sebelah bawah. Kalau pakai baju, mana baju yang labuh sampai ke bawah. Kalau lelaki baju tok masalah. Orang perempuan baju bayah masalah. Atau lain-lain lagi yang jenis labuh sampai ke bawah. Kaki baju tu dimaaf. Tapi kalau atas belakang, kalau kena kat piyah, kalau kena kat tudung, itu tak dimaaf. Sebab kita bukan nak berjalan dengan yang tu. Begitulah. Barang tiada dimaaf pada tangan baju. Pada tangan baju dan tangan orang yang kena najis. Jadi maknanya kalau silap kot.
dia dimaaf ia pada kaki baju. Kalau katanya pada kakinya dan hujung bajunya, itu zahid. Jadi kaki kita dan hujung baju kita, hujung sebelah bawah tu dia maaf. Maksud begitu ya. Jadi ke maknanya kalau musim hujan tanah tu bercampur dengan najis jadi basah. Lepas tu kena kat kaki kita, memanglah tempat kita berjalan dengan kaki, kena kat hujung kain, kat hujung seluar. Memanglah kita berjalan dengan yang tu sebelah bawah. Tapi kalau begini, kita berjalan-jalan licin. Jatuh. Kena kat belakang, kena kat kepala. Itu kena basuh, tak dimaaf. Gitu. Lagi pulanya, kira katanya sukar nak jaga. Sebab tu kalau kita katanya, kalau kena kat kaki itu, susah kita nak jaga. Tetapi kalau kita berjalan-jalan, kita setuh dengan tangan. Kita pegangkan tanah lumpur yang yakin kena najis tu pegang kat tangan. Itu najis. Itu tak dimaaf. Nak solat kena basuh. Tapi kalau kena kat kaki, kena kat ujung kain tu, kalau tak basuh pun tak mengapa kaki kita. Hujung kain kita, hujung seluar kita, tak basuh pun tak mengapa sebab tidak, sebab dimaaf. Begitu. Biar. Dan keluar dengan kata lumpur itu ain najis. Kita sakat tu dulu. Pada kata dan keluar dengan kata lumpur itu ain najis. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nawwir qulubana min nurikal karim wa ja'al amalana khalisatan lil karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'na tahtil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.